Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton-penonton sidang FB Live Zakat Pulau Pinang. Tuan-tuan dipersilakan masuk. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama membincangkan sedikit persoalan yang bersangkutan dengan ibadat zakat. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan boleh pakat masuk, pakat share, pakat tekan butang like. Siapa yang masih lagi belum subscribe page FB Zakat Pulau Pinang, maka dipersilakan untuk subscribe. InsyaAllah sebentar nanti kita akan membahaskan tentang isu terkini yang bersangkutan dengan pengeluaran zakat KWSP melalui iLestari yang diberikan oleh kerajaan kepada individu ataupun pemegang akaun KWSP, sama ada ianya perlu disegerakan ataupun ditangguhkan. Ianya merupakan antara perkara pertama ataupun perkara terkini yang menjadi tanda tanya bagi pemegang-pemegang akaun tersebut untuk mereka menyegerakan zakat mereka ataupun tidak. Jadi kita menantikan sahabat-sahabat kita yang lain untuk sama-sama memeriahkan tazkirah ringkas ataupun info terkini zakat kita pada pagi ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia, diberi kesempatan kepada kita pada hari ini 16 Ramadan 1441 Hijrah untuk sama-sama menjalani ibadat puasa, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sehingga kita mampu untuk meneruskan ibadat puasa sehinggalah bertemu dengan Aidilfitri yang dinantikan oleh kita. Sekali lagi saya memohon ataupun meminta kepada penonton yang menyaksikan FB Live Zakat Pulau Pinang untuk like, share dan juga subscribe page Zakat Pulau Pinang. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang sedikit ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masih lagi berada pada PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Maka antara advantage yang disediakan oleh pihak kerajaan adalah kepada pemegang akaun KWSP, iaitu mereka dibenarkan untuk mengeluarkan sebahagian ataupun sejumlah wang KWSP melalui pengeluaran iLestari yang diumumkan oleh pihak kerajaan. Maka di sana timbul persoalan, adakah duit KWSP yang dikeluarkan melalui iLestari tersebut perlu dikeluarkan zakat ataupun ianya boleh ditangguhkan. Untuk itu, saya pada pagi ini ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai kaedah pengeluaran zakat KWSP. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, KWSP dan juga zakat simpanan ianya merupakan kaedah zakat yang sama tapi tak serupa. Sama daripada segi simpanan. Wang simpanan pun kita simpan, KWSP pun kita simpan. Yang membezakan antara keduanya adalah milikan. Yang mana pada zakat wang simpanan disebut sebagai milikan yang sempurna, milk utam. Maksudnya, duit yang kita simpan dalam mana-mana bank, kita boleh guna anytime, any place, anywhere. Kita nak belanja bila pun boleh, ikut suka kita, tak ada had, tak ada limit. Berbeza dengan simpanan kita di KWSP. Yang mana simpanan di KWSP disebut sebagai milku ghairu tam ataupun milikan tidak sempurna. Kerana apa? Kerana kita tak boleh nak buat keluar duit tersebut ikut suka kita.
Ni pun kira alhamdulillah kita diberi kesempatan ataupun kita diberi pilihan oleh pihak kerajaan untuk mengeluarkannya melalui Air Lestari ataupun tidak. Beruntunglah mereka yang mengeluarkannya dan tidaklah rugi bagi mereka yang meninggal ataupun tidak mengeluarkannya, kerana ianya merupakan pilihan masing-masing. Oleh yang demikian, simpanan di KWSP disebut sebagai milikan tidak sempurna. Maka bila disebut sebagai milikan tidak sempurna, maka ianya tidak mencukupi syarat untuk kita melaksanakan ibadat zakat. Sebab zakat ni dia mesti milikan sempurna. Jadi bila diberinya kelebihan ataupun peluang untuk kita mengeluarkan duit KWSP melalui Air Lestari, maka di sana ada persoalan. Adakah kita kena mengeluarkan zakat secara terus ataupun kita boleh menangguhkan zakat KWSP tersebut? Maka amalan yang dilakukan oleh Zakat Pulau Pinang melalui kaedah pengiraan zakat KWSP, yang mana seandainya duit KWSP yang dikeluarkan melebihi nisab, maka ianya dikenakan secara terus. Berbeza seandainya duit KWSP dikeluarkan tidak mencukupi nisab, maka ianya boleh ditangguhkan ataupun tidak dikenakan zakat pada waktu pengeluaran tersebut. Yang mana nisab kita sekarang ataupun pada tahun ini ialah sebanyak RM15,885. Itu bermaksud seandainya kita mengeluarkan duit KWSP kita yang berjumlah lebih daripada nisab itu tadi, maka kita dituntut wajib ke atas kita untuk menyegerakan zakat. Namun berbeza dengan apa yang berlaku pada pengeluaran Air Lestari, yang mana Air Lestari kita dibenarkan mengeluar maksimum sebanyak RM500 sebulan. Jika kita darab dengan 12 bulan, iaitu setahun, ianya baru berjumlah RM6,000. Maka RM6,000 itu sebenarnya masih lagi belum mencukupi nisab. Maka amalan kita di Pulau Pinang, apabila duit KWSP yang dikeluarkan daripada mana-mana akaun KWSP yang kurang daripada jumlah nisab, maka ianya masih lagi belum wajib dikeluarkan zakat. Maka kita boleh tangguhkan bayaran zakat kita sama ada kita mengeluarkan duit KWSP pada umur 50 ataupun 55 nanti dengan dicampurkan semula dengan pengeluaran yang sebelum ini. Namun di luar sana ada orang ataupun ada masyarakat kita yang ingin juga mengeluarkan zakat tersebut atas alasan dia kata simpan lama lagi ustaz lupa. Walaupun 6,000 tapi benda tu silap-silap umur 50, 55 saya boleh lupa. Kalau saya nak buat keluar Allah ni juga boleh tak? Maka kaedah ta'jiluz zakah ataupun menyegerakan zakat, maka hukumnya harus. Contohnya tuan-tuan dapat duit KWSP melalui Air Lestari RM500 sebulan, tuan-tuan awak keluar sebulan RM12.05. Tak pun kalau tak mau nak tunggu dulu setahun, awak keluar RM150. Maka ianya adalah harus. Inilah merupakan amalan yang dilakukan oleh kita di Zakat Pulau Pinang mengenai kaedah pengiraan zakat KWSP. Jadi dengan penerangan yang ringkas, saya berharap masyarakat Islam di negeri Pulau Pinang khususnya memahami bilakah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat KWSP dan kaedah pengiraan zakat KWSP tersebut. Kerana apa? Kerana ianya merupakan perkara yang menjadi tuntutan kepada kita umat Islam untuk melaksanakannya apabila sampai masanya nanti. Jadi untuk itu, saya mengharapkan agar sidang media yang mendengar, tuan-tuan yang mendengar, seandainya ada berlaku sebarang kemusykilan, perkara-perkara yang bersangkutan dengan ibadat zakat, khususnya untuk melaksanakan ibadat zakat tersebut, maka janganlah segan dan silu untuk menghubungi Zakat Pulau Pinang. Khususnya kami di Jabatan Operasi Kutipan senantiasa bersedia untuk menyelesaikan masalah zakat anda. Berzakatlah di Zakat Pulau Pinang, mudah-mudahan kita mampu untuk menyelesaikan masalah ummah yang bersangkutan dengan ibadat zakat itu tadi. Kerana ianya merupakan salah satu daripada rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh kita. Terlebih lagi kita berada pada bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan dengan rezeki yang kita keluarkan melalui ibadat zakat tersebut, Allah menambahkan keberkatan dalam kehidupan kita. Kerana keberkatan merupakan perkara yang didambakan oleh setiap manusia yang hidup di alam raya ini. Kerana tanpa keberkatan, kehidupan kita tidak bermakna. Jadi, sekali lagi saya menyeru kepada umat Islam di negeri Pulau Pinang, seandainya ada segala permasalahan yang bersangkutan dengan ibadat zakat, bolehlah berhubung dengan Jabatan Operasi Kutipan ataupun Zakat Pulau Pinang. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan ibadat zakat tuan-tuan, kita dapat menyempurnakan ibadat zakat tuan-tuan, dan kita memperkasakan institusi amal yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, kerana ianya merupakan satu pengurusan
yang menjamin kesejahteraan mereka yang mengeluarkan zakat dan mereka yang layak untuk menerima zakat. Jadi saya rasa setakat ini perkongsian kita pada pagi ini. Yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan dan kekurangan hakikatnya daripada Allah Taala jua, walaupun melalui diri saya. Kita sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.